tengok Abang Abu. Terima kasih kerana datang ke channel YouTube saya dan juga channel Facebook live ini. Mudah-mudahan sekejap bersama dengan Abang Abu dalam masa lebih kurang 30 hingga 45 minit hari ini. InsyaAllah kita nak bincangkan satu topik yang sangat pada saya penting, dan juga satu topik yang sebenarnya telah pun dilupakan. Maksudnya kita dah lupa benda ni, kita dah tak ingat lagi benda ni. Sebab apa? Kedudukan dan stres kehidupan yang begitu, memang kata orang tu memang dalam satu keadaan yang macam, aku ni penuh dengan pelbagai isu dan pelbagai problem, pelbagai itu dan ini. Jadi ramai kadang-kadang tak dapat nak kata orang tu nak buat benda ni. Sebab tu kita sering lupa, kita pun dah tak ingat lagi apa yang sebenarnya kita kena buat. Jadi hari ni Abang Abu nak cerita mengenai benda tu. Jadi kepada anda yang mungkin ada kawan-kawan, ada rakan-rakan, apa kata kita kongsikan channel ni, kita kongsikan live ni dengan share kepada rakan-rakan anda, kepada adik-beradik, kepada kenalan. Mudah-mudahan topik yang kita nak cerita ni dia sangat sangat-sangat penting untuk masyarakat kita umumnya, kerana sifat menabung, itu yang kita nak cerita ni, sifat menabung. Bila kita tanya je orang, saya memang suka tanya bila kita jumpa dengan sesiapa saja, saya tanya apa benda, biasanya pasal duit kan. Dan simpanan ni kadang-kadang dia boleh habis berapa ratus ribu awak simpan pun disebabkan keadaan tertentu yang mungkin secara sengaja ataupun secara tak sengaja. Like kadang-kadang kita secara jujur kehilangan simpanan disebabkan perkara yang tak dapat kita kontrol, tak dapat kita kontrol ni kan. Contohnya pelaburan-pelaburan tertentu yang kita tak dapat kontrol, akhirnya kita kehilangan sebab kita tak ada satu perancangan yang betul. Ini juga terjadi kepada diri saya sendiri dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan pasaran yang tak menentu juga telah mengakibatkan kita juga mengalami pelbagai kerugian dan terpaksa melibatkan simpanan-simpanan yang kita ada untuk memastikan kita nak kembali bangkit. So, jadi dan benda ni membawa saya ke kisah yang lama dulu. Satu ketika saya sendiri dalam satu kedudukan yang kata orang tu memang sukarlah kerana simpanan tu tak ada. Simpanan tu tak ada satu hal, pendapatan pula tak ada. Lain, bila simpanan tak ada, pendapatan pun tak ada, apa akan jadi pada diri kita kan? Cuba fikir-fikir kan. Kadang-kadang elok, bukan apa, kita ni sudah berkeluarga contohnya. Kalau kita dah berkeluarga, sudah beranak pinak, katakan kita tak ada simpanan dan tak ada pendapatan. Pendapatan tu tak ada. Macam mana kita nak mengharungi perjalanan kehidupan kita? Memang mencabar, memang sukar, memang satu keadaan yang memang teruklah. Teruk. Sebab tu saya rasa pada ketika zaman ni kan, zaman kata orang tu zaman inflasi, zaman di mana harga barang naik, tak ada pendapatan, macam-macam isu ni menyebabkan kemungkinan ramai juga yang macam dalam kedudukan yang saya pernah alami. Jadi saya rasa ini masa untuk kita tekankan hal menyimpan ni. Dia bila menyimpan ni, ramai orang ada sedikit satu isu. Saya tak tahulah kenapa ada orang ni bila kita bercerita pasal simpan, dia cuba nak kata orang tu menjatuhkan. Dia cakap, alah apa ni simpan-simpan ni tak guna, kita ajar simpan saja dan sebagainya. Tapi mereka ni tak faham, dia orang ni kesian, dia bila tak ada simpanan, pastinya dia adalah satu masalah besar. Sebab tanpa simpanan, macam mana kita nak buat pelaburan? Kan, tanpa simpanan macam mana kita nak memulakan sesuatu? Tanpa simpanan macam mana kita nak mengharungi sekiranya pendapatan kita terbantut? Jadi nak tak nak, suka tak suka awak nak mengutuk ke nak cakap apa pun, simpanan tetap adalah satu benda yang perlu kita pupuk. Sebab kita dah lama tinggalkan sifat ni kerana kemajuan yang kita dapat kononnya. Alright, kita ada pelbagai bentuk pelaburan, kita dapat income yang luar biasa daripada sana dan sini. Akhirnya kita menjadikan simpanan ni tak perlu kita fikir-fikirkan. Dan inilah yang sebenarnya menjadikan ramai anak-anak muda kita pada hari ini tidak langsung mempunyai simpanan, malahan dia mencapai 1% yang sangat membimbangkan kerana sekiranya terjadi sekali lagi, contohnya penangan ekonomi akibat daripada mungkin perkara yang kita
tak jangka. Siapa jangka ni like orang kita ni akan dirasuk saya panggil rasuk sebab dirasuk oleh pandemik COVID contohnya. Dan ramai yang terkesan daripada benda tu, betul tak? Ramai yang terkesan. Ramai sangat yang terkesan. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, kalau kita macam biarkan benda ni, kita pun tak kata orang tu buat apa-apa, maka saya rasa benda ni akan menjadikan kita dalam kedudukan yang mencabar, alright? Once, betul semua bermula dengan simpanan. Betul Wan Saya terima kasihlah Wan kerana ada kat sini juga sebab saya dah mula kembali selepas saya punya Facebook dah kena hack, jadi saya terpaksa buat Facebook baru untuk saya nak mulakan balik ni, dan di samping benda ni memberikan saya juga idea untuk kita buat di beberapa channel supaya satu channel ni kita boleh satu video kita boleh sampaikan kepada channel lain-lain, alright? Jadi budaya menyimpan ni kalau kita tanya semula kan diri kita sendirilah adakah kita membudayakan sifat ni? Tak ada dah sebab simpan ni jadi satu isu tau, satu masalah sebabnya kalau simpan tu tak menyeronokkan tau, dia stres babe. Dia stres, dia macam mana aku nak simpan bila aku punya perbelanjaan tu sendiri sudah pun melebihi pendapatan aku. Cuba bayangkan seorang yang ada pendapatan 1,500 ke 2,000 ke dan perbelanjaan dia lebih daripada pendapatan dia. Yang dapat 1,500 ni dia punya belanja 1,800. Yang dapat 2,000 ni belanja dia 2,500. Jadi bila kita suruh dia, awak kena simpan. Awak kena simpan. Dia jadi stres tau. Silap-silap dia tumbuk muka kita sebab stres sangat. Kau ni bodoh ke apa? Aku punya pendapatan 2,000. Perbelanjaan aku 2,500 yang kau suruh aku simpan ni macam mana kan? Jadi ramai orang yang dalam kedudukan macam tu tau. Jadi kalau kau salah cakap nanti dia lempang, dia tumbuk ke, sebab orang yang dalam isu-isu kewangan ni dia punya marah dia boleh macam meletup macam tu tau. Dia buat benda atau bertindak tanpa dia faham apa yang dia buat. Faham tak? Jadi jangan kita cuba nak bagi tahu orang tu simpan dan sebagainya. Alright, hari-hari kita ada once one betul semua bermula dengan simpanan. Terima kasih kat situ Abang Haryadi kita. Assalamualaikum Abang Abu Ayyubul Ansari, semoga dirahmati Allah selatu. Amin. Amin. Dan yes, bagi anda yang ada kat sini, apa kata kita share like hari ini punya sesi Wednesday Wealth sebab pada saya kekayaan tu bermula dengan asas dia, iaitu simpanan. Sebab kadang-kadang ni kita ni macam belagak sangatlah simpanan tak ada tapi kita nak melabur itu dan ini, akhirnya termakan diri. Tapi kita ni kan ada ego, manusia ni penuh dengan ego, jadi kita takkan bagi tahu. Kita masih nak bagi tahu yang aku ni setera lah sebab aku boleh melabur lah kan, melabur itu dan ini. Sebenarnya diri kita je yang tahu. Ramai orang ni, kita ni ego, manusia ni kan penuh dengan ego. Dia tak nak macam come to the reality, like bermulanya dengan apa, right? Bermulanya dengan simpanan. Tak apa, sebab kehidupan ni akhirnya kita akan mati. Jadi janganlah kita mati merana saja kan. Lebih baik kita mati dalam keadaan yang aman dan tenang. Jadi itu bukan bermaksud kita kena malas, kita tak buat itu dan ini. Salah, itu bukan apa yang Babu maksudkan. Maksudkan kita jangan tertekan dengan dunia, disebabkan kita nak mengejar dunia ni, kita tertekan. Itu yang kita tak nak. Kita boleh mengejar dunia ni dengan aman, dengan baik. Untuk apa? Mengejar dunia untuk akhirat. Kita mengejar dunia ni untuk akhirat. Itu lain daripada mengejar dunia ni untuk mendapatkan nikmat dunia. Tapi kita mengejar di dunia ni untuk kita nak dapatkan akhirat. Itu maksudnya mengejar akhirat tu. Dekat dunia. Sebab akhirat ni memang kat dunia lah. Kalau kita kat dunia ni tak mengejar macam mana kan. Jadi banyak benda lah yang kalau kita nak bincangkan dari segi mindset kita dan sebagainya. Tapi apa yang Abang Bu nak bagi tahu pada hari ini adalah menyimpan ni. Alright? Kenapa kita perlu simpan? Kalau kita tengok pada COVID ni ramai yang terkesan akibat tiada simpanan ni. Betul tak? Kalau kita tengok sebelum COVID memang pendapatan kita bagus, kita ni alhamdulillah tak ada masalah, duit datang dan kita belanja, duit datang kita belanja, dan kita terus dalam satu cycle yang duit datang belanja dan kita tak pernah pun fikir kalau duit ni tak datang macam mana kita nak belanja. Kita tak fikir. Jadi kita belanja habis dan kita tunggu bulan depan kita dapat, kita habiskan lagi. Dan ini adalah satu cycle yang berlaku sebelum COVID, di mana bila COVID berlaku, first kali dia tak rasa sebab masih ada kerja.
Tapi selepas 2 bulan, 3 bulan, syarikat-syarikat yang kita kerja malahan syarikat kita sendiri ni, dah tak mampu nak membayar gaji kan. Jadi kita somehow terkesan. Jadi melainkan mungkin orang-orang yang berada di sektor-sektor tertentu yang tidak mempunyai kata orang tu, penangan ni. Tapi orang ramai ni, penangan ni menjadikan mereka begitu sedar, right, mengenai simpanan. Dia baru faham kenapa simpanan tu kena ada. Kan, baru dia faham, baru dia sedar. Alright, tapi itu sudah terlambat sebab ramai orang disebabkan benda tu mereka merana. Mereka terpaksa meminjam, ada yang terpaksa menjualkan harta benda yang mereka ada kerana nak menampung perjalanan kehidupan ni disebabkan tak ada simpanan, kan? Jadi nampak tak kenapa simpanan tu menjadi asas kepada segala-galanya. Contohnya, kalau kita tengok satu selalunya lah, dia orang cakap kena ada 3 bulan, 6 bulan tapi sebenarnya selepas COVID semua ni dah berubah. Siapa yang cakap 3 bulan, 6 bulan tu dah macam old school lah, dah tak boleh pakai lagi dalam zaman yang akan datang ni. Dia sekurang-kurangnya ada setahun hingga 2 tahun. Itu dia punya konsep simpanan sekarang. Jadi kalau kita tengok balik, alright, adakah kita sudah mempunyai benda tu? Kadang-kadang sakit sebab apa? Ini bukan saya cakap fakta daripada AKPK cakap, kan 53% ni tak ada RM1,000 pun sebagai simpanan. Itu satu isu besar. Satu isu yang sangat macam sangat besar. Jadi kita perlu buat sesuatu sebagai masyarakat. Jadi bila dulu abang Abu pernah melalui benda ni, saya terpaksa duduk, saya duduk sebab saya sedih sangat tak ada simpanan. Masa tu susu anak saya dah habis. Anak saya masih kecil masa tu. Susu dah habis, bini saya suruh pergi beli susu. Tapi saya tak ada duit. Dah lah tadi tu saya masa nak sampai rumah tu, bukan tadilah maksudnya ini 20 tahun yang dululah. So saya nak balik rumah, saya tak ada duit, saya terpaksa berjalan kaki tau daripada Peninsula Plaza kepada Tanjung Pagar. Adalah dalam 5, 6 kilometer, 7 kilometer, 8 kilometer macam tu. Terpaksa jalan kaki sebab saya tak ada duit untuk nak bayar bas. Itu sangat satu benda yang macam tak boleh percaya, babe. Kan kadang-kadang kita tak percaya, betul ke orang kat Singapore ni takkanlah tak ada duit nak naik bas. Kan nampak sangat macam menipu tapi itulah realiti saya pada masa tu. Jadi saya berjalan dalam perjalanan tu saya menangis tau. Saya menangis sebab kenapa teruk sangat sampai macam ni? Apa yang teruk sangat ni? Apa yang Allah nak ajar aku ni? Apa yang jadi itu satu perjalanan yang sangat memang saya sedih sangat dan lepas tu saya sampai rumah sampai rumah kan, sedih kan dah jalan sampai rumah orang rumah saya suruh pergi beli susu sebab susu anak dah habis. Ya Allah, masa tu saya punya kepala otak tu dah macam meletup tau sebab saya tak tahu nak buat apa. Macam mana aku nak buat apa? Kan apa yang aku boleh buat untuk nak dapatkan susu anak ni? Kan macam mana ni? Aku tak faham. Like macam sedih sangat dan saya terpaksa Eee, telefon kawan saya seorang untuk pinjam dia RM30. Saya cakap saya perlu sedikit ni lah, nak pakai duit $30 dan dia macam pelik lah kan. Jadi dia pun cakap, "Okeylah aku, hantar kat engkau," kan. Dia pun masukkan dalam bank account saya pergi keluarkan dan saya beli susu. Dan orang rumah saya tak tahu masa tu, tapi dalam hati saya tu, saya rasa sebab dan balik tu saya macam duduk dan fikirkan apa yang patut aku buat ni? Kenapa kehidupan aku ni macam ni kan? Jadi itulah masanya bermula untuk saya letakkan diri saya untuk nak ada simpanan. Saya nak menyimpan, saya nak simpan walaupun seposen pun saya rasa saya perlu mulakan. Jadi saya mulakan. Saya mulakan perjalanan saya dengan dapatkan satu balang muruku lah kan. Masa tu ada balang muruku dekat rumah saya tu, yang balang balang plastik tu kan. So saya pun mula ambil benda tu dan saya letakkan dekat satu tempat yang like orang rumah saya tahulah tapi dia tak anu sangat. Jadi kat situlah tempat bermulanya saya mula masukkan duit. Alright, saya masukkan duit. Secara macam like bila saya pergi like jual something. Masa tu saya ada jual aloe vera, saya ada jual
insurans masa tu kan. Jadi saya macam, pergilah masa dapat sikit, dapat. Lepas tu saya juga ada, macam sosok macam mengajar jugalah sikit-sikit macam like, berkomunikasi dapatlah kadang-kadang ada tempat dia panggil bagi saya 100, 120, 200 dan sebagainya. Jadi benda ni bila saya ada, saya akan mula, lebihan saya mula letakkan lebihan lah macam duit shilling saya, duit RM1, RM2 kan, saya mula masukkan dalam tabung. Itu permulaan saya tau, permulaan saya. 1, 2 hari saya masuk, setiap hari lah saya macam jadikan dia sebagai satu habit. Setiap hari saya kena masuk, minimum pun $1 kena masuk kan. Macam saya jadikan diri saya kena paksa. Jadi masa tu saya terfikir saya tengok TV kan, saya tengok TV, lepas tu saya tutup TV, saya duduk dan saya fikir, apa kata kalau aku setiap hari ni aku tengok TV, setiap hari aku tengok TV dan setiap kali aku tengok aku kena bayar $1 tau. $1 saya kena bayar. Jadi saya mula masuk tau $1. Selamat pagi. Abang Kasman ni terima kasihlah sebab saya, oh dia daripada YouTube Allahuakbar. Kita sekarang nak juga buat YouTube jugalah bang. YouTube apa semua nak buat. Thank you. Alright, jadi saya pun masukkan tau. Saya masukkan $1 bila saya dah tengok TV tu, saya switch on, saya masuk $1 dan benda tu berterusan dalam seminggu lebih macam tu kan. Dan masa tu saya juga ada pergi makan kat satu tempat dan saya bayar dan masa saya bayar, saya suka, secara suka tau. Saya tanya dia, boleh dapat diskaun tak?" Dan abang tu dia tengok saya, lepas tu dia bagi saya 30 sen tau. "Okeylah, ambil lah ni diskaun lah 30 sen." Sebab masa tu saya makan dalam $4 berapalah, berapa sen tu. Jadi 30 sen lebih tu cakap, "Okey ni, diskaun." Jadi apa saya buat tahu? Saya bawa balik 30 sen, saya masuk dalam ni. Jadi benda ni mula jadikan saya satu habit baru dalam hidup saya, di mana setiap hari saya akan masukkan duit sikit dan, saya apa-apa yang saya pakai. Masa tu memang TV je lah, masa tu TV saya mula masuk. Lepas tu saya tambahkan dengan, telefon tau. Bila saya pakai telefon, saya akan bayar 20 sen. Ini nampak macam kelakar kan, tapi itulah permulaan saya dan dalam masa tu saya buat macam-macam, practical tips dan akhirnya pada bulan pertama tu, bila saya mula kira, saya dapat kumpul $200 lebih tau. Saya rasa, ini macam bagi saya satu semangat. Sebenarnya bolehlah. Kan aku daripada tak boleh simpan 1 sen ni, at least bulan ni aku dapat 200 lebih. Kan 200 lebih simpanan yang aku dapat. Dia memberikan saya satu kekuatan baru, satu keyakinan yang sebenarnya, kita boleh simpan. Cuma ramai orang tak perasan. Jadi itulah permulaannya dan akhirnya saya buat dan pada 1 tahun tu, saya dapat kumpul lebih kurang $7,000 tau. $7,000 sebab masa tu saya dah mula dapat, hasil kan. Jadi saya pecahkan, saya letak, saya mula menabung dan dia memberikan saya satu kekuatan. Dan masa itulah saya cakap, ini satu kaedah yang baik dan saya mula buat dan akhirnya pada tahun 2010 ke 2011 saya masa tu alhamdulillah lah kedudukan pun dah bagus, saya pun dah buat macam-macam bisnes dan juga saya dah apa ni, dah dikenali, saya pun dah ada buat program-program dan sebagainya. Jadi saya masa buat program ni lah kan, masa tu saya buat program tu, okey ni ada ni, saya dah lama tak bekerja makan gaji. Sejak saya mula faham apa teori pekerjaan, kerja dapat gaji, bayar hutang, saya bertuah kerana mencipta passive income dengan simpanan permulaan ilmu Abang AA sendiri sekarang. Allahu Akbar. Amin mudah-mudahan Allah akan merahmati benda ni. Berteruskan, jangan stop kat situ, jangan stop dengan simpan saja, mula dapatkan ilmu macam mana kita nak kembangkan, macam mana kita nak, grow dengan cara yang betul tanpa kita terlibat dengan benda-benda yang, mengikut nafsu, right? Jadi abang-abang mula tau, saya cakap, masyarakat kita ni macam aku jugalah dulu, satu masa dulu 5, 6, 7 tahun dulu aku pun macam ni, aku memang tak ada duit, aku susah nak simpan. Jadi saya pun cakap tau, macam mana aku nak bantu benda ni? Jadi saya mula letakkan semua yang saya buat dulu kan dalam bentuk, step tau. Saya mula letak, okey sediakan tabung, step kedua macam tu kan. Jadi saya mula buat benda ni sampai saya dapatlah dalam 13, 14, 15 kind of like different benda. Lepas tu saya fikir dan saya juga baca sana dan sini, saya tengok, banyak lagi lah. Jadi saya genapkan sampai 30 tip tau. Saya genapkan 30 tip.
Dan masa tu saya pun cakap, ini aku kena buat ni." Dan masa yang paling sesuai masa tu adalah of course, bulan Ramadan, orang mula berbelanja, dengan tak berhemah langsung kan. Jadi saya rasa, bulan Ramadan ni kita kena start lah satu kempen. Dan saya mula bercakap dengan Berita Harian di Singapura dan alhamdulillah Berita Harian menyokong apa yang saya, ingin, bawa kepada masyarakat ni dan akhirnya mereka sama-sama cakap, "Okey, let's buat kempen simpan challenge ni bersama." Jadi mereka pun mula wawarkan pada masyarakat Singapura. Jadi ramai orang mula faham, simpan macam nak simpan. Jadi mereka menyertai satu kempen yang saya nak juga bawa pada tahun 2023 ni selepas lebih kurang 10, 11 tahun saya dah buat benda ni. Tahun ni pun ada lagi. Jadi masa tu kita start dan akhirnya Berita Harian, sampaikan dan alhamdulillah kita dapat lebih kurang 900 lebih orang yang menyertai dengan bayaran $5. Kan mereka menyertai dengan bayaran $5 dan yang bestnya masa tu email saja, tak ada benda lain, tak ada video, tak ada apa, email. Jadi setiap hari dia akan dapat satu email, dia akan baca, dia akan mula bertindak. Dia kena buat. Lepas buat tu saya allow them to email saya balik apa yang dia orang buat. Macam ambil gambar contohnya simpan tu kan, tabung tu ambil gambar hantar kat saya. Jadi kita masuk dalam Facebook. Jadi benda tu menjadi satu benda yang sangat interesting tau. Jadi masyarakat kita mula macam dapat satu aura baru. Yang bestnya Berita Harian pun mula ceritakan benda ni. Setiap hari dia bagi satu simple kind of like snippet dekat atas tu. Okay, tip hari ini. Jadi benda tu jadi sangat menarik dan saya dapat banyak feedback yang sangat positif daripada peserta-peserta yang menyertai. Mereka cakap, best gila lah saya dapat simpan. Sekarang family saya simpan. Dulu yang macam tak tahu nak simpan dah ada macam, semangat selepas seminggu saja saya rasa macam banyak sangat orang yang actually like hantar benda tu pada saya dan alhamdulillah selepas 30 hari kita buat satu kajian balik pada semua penyertaan dan alhamdulillah sangat-sangat positif di mana semua rata-rata semua yang hadir dalam program tu maksudnya dalam program online ni semua berjaya menyimpan. Simpan. Ada yang simpan beratus dan ada juga yang dapat menyimpan beribu. Satu benda yang macam buat saya wow, like wow. Kalau masyarakat kita selama ni mungkin tak tahu nak menyimpan, akhirnya dengan kaedah-kaedah predator ni mereka dapat simpan. Jadi itulah sebenarnya yang membuatkan saya teruja sangat untuk setiap tahun ni saya rasa macam sangat sangat, apa kata orang, emosional tau bila saya nak buat benda ni sebab dia mengenangkan diri saya yang lama dulu yang memang tak ada simpanan, yang memang, susah masa tu dan jadi saya rasa benda ni boleh membantu ramai orang sebab itulah kita alright pada tahun ni juga insya-Allah kita adakan sesi, simpan challenge 2023 pada tahun ini yang akan bermula pada bila tau? Pada, eee Ah, tak, dia memanglah, memang Arzy Walter ni pun memang dia belajar juga daripada Abang Abu insya-Allah. Alright dan memang simpan tu penting. Kalau kita tak dia simpan ni ada cara dia kan. Berapa yang perlu kita simpan untuk simpanan? Berapa yang kita simpan untuk sesuatu perkara? Berapa yang kita simpan untuk pelaburan? Jadi dia ada step. Sebab tu dia bukan simpan saja tapi kita kena tahu sama ada kita dah capai tak simpanan step nombor satu tu. Itu maksud, yang kita perlu faham sebab kalau tak, kita tak akan menyimpan dan kita akan mula melabur. Konon-konon simpanan tu pelaburan juga adalah satu benda yang salah. Jadi perlu kita ada sistem dia. Jadi saya ni tak kisah bagi orang yang dah ada simpanan yang dia cakap aku dah okey tak nak simpan dan terpulang pada anda. Anda tak perlu nak be part of this. Tapi bagi anda yang sentiasa nak tambahkan sebulan aku nak tambah lebih 200-300 ni. Alright setiap bulan kalau tambah 200-300 tahun at least aku adalah 3-4 ribu dalam tangan aku kan. Jadi kalau anda ni dalam kategori yang memang alright aku nak tambahkan simpanan supaya mungkin banyak sebab awak nak simpan untuk nak derma, awak nak simpan untuk nak bagi satu kebaikan, awak nak simpan untuk membeli sesuatu, awak nak simpan untuk melabur, awak nak simpan untuk bayar hutang, apa sajalah. Awak punya motif doesn't matter. Tip-tip yang insya-Allah Abang Abu nak bagi ni pasti akan memberikan anda satu macam wow, macam satu bukan lagi stres tau, simpan tak jadi stres tau, simpan jadi macam fun. Kan satu bentuk permainan. Best tau aku nak main lagi simpan ni kan. Jadi benda tu akan jadi seronok dan bila kita buat pula benda ni bersama dengan keluarga, pastinya dia akan memberikan satu
satu benda yang best lah satu benda yang best pada Abang Abu. Jadi bagi anda yang ada kat sini, sampaikan benda ni pada orang lain, iaitu senang saja kalau kita nak dapatkan pun. Dia sebenarnya adalah simpanchallenge.com tu sebenarnya dia punya, apa kata orang tu, jap saya just like tunjuk dia punya website dia adalah simpanchallenge.com tu je. Right, simpanchallenge.com ni adalah dia punya, uh, yes, ni simpanchallenge.com. Alright. Kalau anda pergi ke sana, awak boleh just like daftar segera. Alright, daftar segera. Kerana apa? Kerana benda ni akan bermula pada 23 hari bulan Mac ni, iaitu bersempena dengan Ramadan. Kita start. Tapi kita dah mula dapatkan registration supaya pada 23 kita akan mula hantar email yang pertama berserta dengan video. Kali ni apa bezanya, kita juga ada video daripada Abang Abu yang akan memberitahu mengenai tip tu, apa yang patut kita perlu buat. Walaupun dah ada dalam bentuk teks, kita juga bentuk video. Alright. Di samping tu seminggu 2-3 kali kita juga akan dapat panduan-panduan daripada ustaz-ustaz yang saya akan mula dapatkan panduan ataupun kata-kata semangat daripada diorang untuk kita melalui Ramadan tu dengan penuh cemerlang. Kemudian saya juga menjemput artis-artis yang Abang Bu kenal kan, untuk mereka bagi tip simpan yang diorang buat. Apa artis pula, macam mana dia buat tip dia kan. Jadi kita ada artis-artis yang insya-Allah akan bersama juga dalam video tu. Jadi benda ni jadi satu kempen, dan saya nak kempen ni terus membantu membangkitkan budaya menyimpan, budaya menabung dan berjimat cermat dalam kewangan. Jadi inilah antara benda yang Abang Abu dah sediakan. Jadi saya nak just like tunjuk saja mungkin kita nak tengok kalau ada skrin yang saya boleh share untuk kita tengok simpan challenge ni. Alright, okey, sekejap saya nak tengok simpan challenge. Okey, saya tak nampak kat sini, tapi yes, sebenarnya ada Oh, dia bukan ni. Sekejap saya just like check simpan challenge ni, dan kalau ada saya nak just like tunjuk pada you all. Alright, dan saya nak tengok ni Chrome tabs. Okey, simpan. Yes, ini dia Jadi Abang pun just nak share sikit skrin ni untuk anda tengoklah. So ini adalah simpan challenge, dan ini sedikit yang Abang pun nak just like share pada you all mengenai simpan challenge ni. Alright, ini video yang lama Abang Bu ada, tapi insya-Allah pada sedikit lagi kita akan adakan video sendiri yang baru Abang Bu nak jemput. Ini adalah video promo sebenarnya Jadi tengok saja kat sini insya-Allah. Alright. Kita cuba nak mainkan video ni. Yes. Best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abu bersama dengan anda hari ini. Hari ini saya ada satu pesanan ataupun satu benda yang saya nak kongsikan yang memang dalam hati saya ni meronta-ronta bila saya melihat satu fakta yang sebenar dikeluarkan oleh AKPK dan Bank Negara yang menyatakan 52% daripada masyarakat Malaysia tidak mempunyai wang RM1,000 bila apa-apa kecemasan melanda mereka. Ini amat menyentuh hati saya sebab saya pernah ada dalam situasi yang sebegitu masa saya sudah pun berkahwin. Right? Masa tu saya ada situasi yang saya memang tak ada duit sehingga RM1,000 yang saya faham sangat apa keadaan yang akan berlaku sekiranya sesuatu kecemasan berlaku. Jadi saya rasa saya tak nak benda ni dirasai oleh ramai orang. Jadi sebab itulah Abang Abu memulakan satu kempen untuk membantu orang-orang yang mempunyai masalah untuk menyimpan. Sama-sama kita menyimpan sekurang-kurangnya mencapai RM1,000 yang sentiasa akan berada bersama dengan mereka yang boleh digunakan pada apa-apa kecemasan. Jadi itulah sebabnya Abang Abu mulakan kempen simpan challenge ni. Itu adalah tujuan sebenar. Dan apa targetnya? Target simpan challenge adalah very simple. Kita hanya target untuk mencapai RM1,000 bagi orang-orang yang biasa atau orang yang mampu mencapai lebih atau pulang pada mereka, tapi yang saya targetkan adalah RM1,000 dalam masa 30 hari, 60 hari, maksimum 90 hari supaya kita boleh menyediakan RM1,000 ni. Jadi dengan benda ni Abang Abu dapat mengurangkan 52% tu. Kalau boleh Abang Abu nak jadikan kosong.
Saya tak nak setiap orang di Malaysia ni tak ada RM1,000 pun dalam kocek mereka, alright? Itu tujuan kita mulakan simpan challenge ni, alright? Dan bagaimana saya nak membantu setiap orang yang akan menyertai ni adalah dengan memberikan tip-tip panduan praktikal setiap hari untuk 30 hari dalam bentuk video, di mana kita akan hantar video ni menerusi email untuk mereka dapat melihat dan menonton serta terus mengamalkan apa yang akan dikongsikan. Dan semua tip-tip ini telah pun kita cuba dan menghasilkan satu kejayaan yang luar biasa. Boleh anda cek dalam www.simpanchallenge.com untuk mendapatkan semua data-data dan juga butiran tersebut. Alright? Okey, itu sedikit yang Abang Abu nak just like kongsikan pada anda. Jadi simpan challenge kalau kita tengok dia akan bermula pada 23 Mac 2023. Alright, dia kempen ni untuk sebulan di bulan Ramadan ni. Dia memang saya pilih Ramadan kerana masa itulah kita memang tengah tinggi kita punya semangat untuk berubah, mengubah dan sebagainya, dan salah satu sifat yang kita nak pupuk adalah sifat menabung dan berjimat cermat yang juga satu yang dianjurkan oleh agama kita sendiri, alright. Jadi dan kempen ni memang untuk membantu masyarakat dan keluarga setiap anggota dan keluarga masyarakat mempunyai sekurang-kurangnya simpanan yang baik dan bila kita dah mulakan benda tu pastinya kita akan lebih bersemangat untuk menambahkan simpanan kita, alright. Dan pastinya dia adalah sedikit kata orang tu yuran untuk sertai ini bukanlah uran untuk membuat sesuatu yang luar biasa, tapi sekadar untuk nak pastikan kita boleh bayar untuk buat video tadi, kita boleh bayar untuk hosting, kita boleh bayar untuk website dan sebagainya. Jadi kita perlukan hanya RM10 untuk orang Malaysia, rakyat Malaysia RM10 saja, dan untuk Singaporean yang juga ada bersama dengan Abang Bu yang follow Abang Bu ni $5, dan anda boleh just like tekan saja tempat ni untuk anda buat dia punya apa kata orang tu join the fee. Ini sedikit data-data yang saya ambil daripada beberapa badan pihak di sini dan juga di Malaysia, alright, untuk beritahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam apa ni simpanan dan sebagainya. Alright, ini antara sedikit untuk memberikan keyakinan pada anda, alright. Kenapa simpan challenge ni dia berbaloi sangat? Sebab kita bukan bayar beribu-ribu dan sebagainya. RM5, $5 ke RM10 ni boleh memberi satu kesan yang sangat baik dan kalau dengan $5 tadi awak dah dapat 500, maksudnya dia punya return on investment tu sangat-sangat tinggi. Sebab dia benda praktikal dan duit ni awak sendiri yang akan mula nampak. Ini antara keluarga mereka melakukan benda ni sebagai satu aktiviti keluarga setiap hari. Mereka jadi seronok sangat setiap hari dapat tip daripada email, dapat kata-kata daripada email. Sampai anak-anak ni dengar Abang Abu cakap je dia pun follow juga. Malahan ada yang ingatkan ibu atau ayah mereka bila dia nak belanja dia cakap, Abang Abu dia cakap benda ni kena ikut. Macam tu. Jadi ini juga satu benda yang Abang Abu rasa sangat penting. Dan juga ada anak-anak muda yang baru dalam poli dan juga universiti juga mula menceburkan mendapat apa kata orang tu kesan ataupun mendapat satu result daripada amalan mereka ni selepas 30 hari, dan ini adalah antara mereka yang kita interview insya-Allah, right. Dan of course kita juga ada banyak video-video kat sini di mana Abang Bu juga telah berada di banyak media-media di Bernama, di TV3, di RTM, di Astro, like dalam bawa benda ni pada tahun-tahun yang sebelum ni. Dan juga ini adalah antara peserta-peserta yang terdiri daripada pelbagai kategori rakyat masyarakat kita like professional, ada yang ustaz, ada yang cikgu, lecturers dan juga orang businessman. Semua mereka ni sama-sama like menyokong apa yang Abang Bu buat ni, alright. Dan apa yang kita susun ni anda akan dapat tip email, video dan juga kata-kata pedoman daripada ustaz dan juga kata-kata artis-artis yang juga menyumbangkan tip-tip mereka secara like secara satu kita nak dengar juga artis macam mana dia simpankan. Jadi itu juga jadi benda ni. Jadi benda ni sangat mudah untuk sertai. Anda just sertai dan anda akan masukkan dalam email list ataupun dalam grup tu untuk anda dapat email setiap hari bermula 23 nanti insya-Allah, right? Okey, ini juga kita ada beberapa
personality daripada Singapore Blade Runner Sharif juga ada cerita pasal simpan challenge. Kita ada mentor saham nombor 1 Malaysia Datuk Haji Asri juga menekankan pentingnya simpanan sebelum kau nak buat pelaburan, sebab Haji sendiri tahu ramai orang yang sebenarnya tersilap kerana mereka melabur tanpa mempunyai satu kata orang tu satu persiapan, alright. Dan kita juga ada usahawan Datuk Seri Ahmad juga, seorang usahawan yang bawa company ke IPO juga, percaya benda ni. Dan yes, kita ada ASQ terima Pak Firdaus is ASQ juga. Sangat dia cakap benda ni sangat membantu dan pasti perlu like kita sertai, dan semuanya hanya untuk $5 untuk orang Singapura yang berwarna merah ni, dan warna kuning ni adalah untuk orang Malaysia. Jadi kita sangat-sangat mengalukan kalau anda nak juga sertai sekarang, jangan tunggu lagi, terus like daftar dan bersedia untuk kita memulakan perjalanan kita. Dan jika anda nak jadi sponsor, kata orang tu, okey abang aku nak support lah, aku nak jadi duta kau lah, aku nak jadi sponsor lah, aku nak sponsorkan aku punya mungkin voucher aku nak bagi pada orang ni, aku ada benda-benda aku nak bagi, silakan untuk berkomunikasi dengan Abang Abu. Anda boleh contact Abang Abu untuk kita bincangkan, okey. Jadi kalau kita tengok masa tu kita ada 28 hari lagi untuk kita memulakan. Saya sangat teruja kerana alhamdulillah kita sudah pun mula mendapat pendaftaran dan saya target untuk mencapai 1,000 peserta supaya kita dapat satu energi yang luar biasa, alright. Dan saya harap anda akan membantu saya dalam hal ini, alright. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai apa yang saya nak sampaikan tadi, alright. Saya harap anda dapat sedikit sebanyak something daripada saya. Okey, kita ada amazing wow, dia cakap amazing, Allahu Akbar. Dia cakap power 3 kali Alright, kita ada Madam Fayat. Assalamualaikum, setuju AA, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Madam Fayat Fiza. Okey Madam Fiza, satu orang satu email ya AA. Satu orang RM10. Adakah sistem saving ni affiliated? Allahu Akbar. Satu soalan yang bagus. Saya tak ada affiliate benda ni, tapi insyaAllah anda just kongsikan kepada kawan-kawan dengan share link ni. Mudah-mudahan kita dapat affiliate pahala. Dapat affiliate pahala mudah-mudahan, sebab tujuan kita ni nak menjadikan sifat budaya menabung dan berjimat dalam kalangan masyarakat kita. Jadi untuk tu saya rasa macam tak best lah kita nak bagi affiliate dia jadi macam satu benda kita nak secara kata orang tu secara macam ikhlas lah. Aku memang nak bantu lah. Aku rasa aku nak be part of it. Benda baik lah. Aku nak bantu lah. Jadi niat macam tu pun dah dapat pahala, insyaAllah. Dan apa kata bila kita tengok orang yang dapat menyimpan ni, di akhirnya mereka menderma. Sebab ada benda tu berderma. Boleh yang berzakat, boleh yang mula kata orang berwakaf, berinfak. Itu juga akan memberikan kita pahala yang berterusan. Jadi pastikan anda share, alright, benda ni www.simpanchallenge.com di Facebook anda. Anda boleh jadi pergi like the group anda, like just share saja, get everybody involved, sebab kita akan adakan email yang memang powerful, dan group ni akan kita bagi banyak lagi, sebab saya ada banyak plan lagi juga during that Ramadan tu. Kita akan adakan sesi-sesi bersama dengan ustaz dan juga pakar-pakar untuk bagi kita sedikit sedikit ramuan secara online, secara offline dan sebagainya. Jadi saya pasti okey, saya pasti anda boleh dapatkan banyak maklumat lagi, alright. So dengan itu saya harap sangatlah kita untuk jayakan kempen ni yang akan kita jalankan nanti, okey. So itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton, alright. Kita ada Wan kita ada Haryadi tadi, Abang Kasmani yang datang dekat YouTube tadi sebab saya cuba buat kat YouTube dan juga dekat Facebook, insya-Allah. Alright, okey. So kita ada siapa lagi? Mafiza juga ada Madam Fiza, Mafiza lah. Alright, okey. So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Saya doakan anda alright untuk terus bersama dengan Abang Abu support kempen ni. Saya nak jadikan kempen ni satu kempen yang memberi manfaat pada ramai kita, dan kita nak jadikan masyarakat Melayu kita ni satu masyarakat yang dicontohi dalam bab menyimpan. Daripada orang cakap, orang Melayu ni dia memang tak ada simpanan, sehingga saya nak dia cakap, orang Melayu lah yang paling banyak simpanan dan terror sangat dalam menyimpan. Kita nak dengar benda tu, dan saya hanya boleh dapat mendengar sekiranya anda sama-sama bantu Abang Abu. Sama-sama kita bergerak ke depan untuk bawa kempen ni, kita bawa kempen simpan budaya menabung, jadikan satu budaya yang kita simpan, kita pegang dan kita salurkan, kita bawa kepada anak-anak kita, cucu cicit kita. Mudah-mudahan kita jadi satu masyarakat yang penuh dengan simpanan supaya kita dapat buat banyak lagi amalan-amalan yang baik, alright. So itu saja daripada Abang Abu, insya-Allah kita jumpa lagi dalam
rancangan ini. Mungkin esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best.